Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan nikmat-Nya dan rahmat-Nya yang begitu luas kepada kita. Maka sama-samalah kita sentiasa melahirkan rasa syukur di atas nikmat yang kita kecapi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat pemurahnya sentiasa menambahkan, melimpahi nikmat-Nya kepada kita. Moga-moga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita seharian. Tuan-tuan dan puan-puan, syukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi berikan kesihatan yang baik kepada kita. Dihindarkan kita semua daripada wabak pandemik COVID-19 yang dikatakan musuh berbahaya pada kini, dan juga bagi sahabat-sahabat kita yang telah dijangkiti wabak ini, saya nasihatkan agar sentiasa bersabar, kuatkan semangat, reda dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah uji kita dengan sedikit ketakutan, dengan sedikit kesakitan. Moga-moga dengan musibah yang ditimpakan kepada kita itu, kita perbanyakkan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada ruangan yang sedikit ini, pada masa yang kesempatan ini, marilah sama-sama kita teruskan pengajian kita dalam kitab Mustika Hadis jilid pertama dalam bab beriman kepada adanya malaikat, yakni ada di antara malaikat yang ditugaskan pada hari akhirat melahirkan penghargaan kepada orang yang telah membanyakkan amal-amal kebajikan. Yakni Allah tugaskan malaikat agar mengucapkan penghargaan kepada kita kerana kita banyak amal kebajikan. Kalau di dunia ini kita rasa seronok, kita rasa bangga, kita rasa gembira apabila majikan kita mengeluarkan satu surat ataupun memberikan kita sijil sebagai penghargaan di atas jasa-jasa kita. Kan kita rasa seronok, kita rasa bangga. Tetapi di akhirat nanti juga Allah Subhanahu wa taala buat juga, beri juga penghargaan melalui malaikat. Malaikat ucapkan penghargaan. Malaikat lahirkan penghargaan kepada orang yang membanyakkan amal-amal kebajikan. Melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang ke-30 yang berbunyi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man anfaqa zawjaini fi sabilillahi nudiya min abwabil jannah ya abdallahi hadza khairun faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah wa man kana min ahli jihadi
du'iya min babil jihadi wa man kana min ahli siyami du'iya min babir rayyan wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah. Faqala Abu Bakrin radhiyallahu anhu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah ma ala man du'iya min tilkal abwabi min darurah fahal yud'a ahdun min tilkal abwabi kulliha. Qala sallallahu alaihi wasallam na'am wa arju an takuna minhum. Rawahul Bukhari wa Muslim. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini agak panjang ya. Maksudnya hadis yang ke-30 daripada kitab Mustikah Hadis ini bab beriman kepada malaikat, yakni maknanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesiapa yang melakukan dua atau lebih dari jenis-jenis amal kebajikan untuk mencapai keredaan Allah. Siapa yang lakukan dua atau lebih jenis kebajikan untuk mencari keredaan Allah, ia akan diseru oleh malaikat dari pintu-pintu syurga. Ia akan diseru oleh malaikat dari pintu-pintu syurga, katanya, wahai hamba Allah, wahai fulan bin fulan, hamba Allah, pintu ini lebih baik bagimu memasukinya. Malaikat seru kepada orang yang buat kebaikan itu, marilah masuk pintu ini tuan-tuan. Fulan bin fulan, mari masuk pintu ini. Maka sesiapa yang membanyakkan jenis sembahyang, ia tetap diseru dari pintu sembahyang. Rupa-rupanya di syurga nanti ada pintu sembahyang. Pintu sembahyang dikhususkan kepada orang-orang yang sembahyang. Ia tetap diseru dari pintu sembahyang. Dan sesiapa yang membanyakkan jenis perjuangan, ia tetap diseru dari pintu perjuangan. Dan sesiapa yang membanyakkan jenis puasa, ia tetap diseru dari pintu puasa yang bernama Rayyan. Dan sesiapa yang membanyakkan jenis sedekah, ia tetap diseru dari pintu sedekah. Mendengarkan yang demikian, Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, ayah dan ibuku menjadi galang gantimu ya Rasulullah dalam saat kecemasan. Tidaklah menjadi sebarang kesusahan kepada orang yang dijemput masuk dari setiap pintu itu, bahkan satu kemuliaan kepadanya. Maka adakah sesiapa yang dijemput masuk dari semua pintu itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, ada, dan aku harap engkau seorang dari mereka yang berbahagia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yakni hadis sahih. Baik tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Huraian hadis ini berkenaan dengan penghargaan kepada orang-orang yang melakukan kebaikan semasa hayat hidupnya di dunia ini. Allah bagi tugas kepada malaikat di hari akhirat nanti agar lahirkan rasa penghargaan kepada seseorang itu. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahawa kemuliaan dan penghormatan yang tinggi akan diberikan oleh malaikat pada hari akhirat kepada orang yang membanyakkan jenis-jenis amal kebajikan yang dilakukannya. Baik tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini bukan hidup selama-lamanya. Hidup yang kekal abadi adalah di hari akhirat nanti. Sementara Allah Subhanahu wa taala bagi peluang kepada kita hidup di dunia ini, maka kita berusahalah sedaya mungkin kita
untuk melakukan seberapa banyak kebajikan untuk diri kita sendiri. Kebajikan yang kita lakukan itu adalah untuk diri kita sendiri. Walaupun kita bagi kepada orang. Sebagai contohnya kita bersedekah. Sudah tentu harta yang kita keluarkan itu adalah manfaatnya kepada orang. Tetapi sebenarnya adalah untuk diri kita sendiri. Sedekah kepada diri kita. Balasannya bila? Di hari akhirat nanti. Baik, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sesiapa yang melakukan 2 atau lebih dari jenis-jenis amal kebajikan. Seseorang yang melakukan 2 atau lebih dari jenis-jenis kebaikan. Cuba kita lihat diri kita. Berapa banyak kebajikan yang kita lakukan. Rasa-rasanya lebih daripada 2 kan. Bangun-bangun tidur pagi, apa kebajikan yang kita lakukan? Kebajikan yang kita lakukan sudah tentu kita bangun pagi, solat subuh. Kemudian selepas solat subuh, apa kita buat? Kita sedekahkan, kita nafkahkan rezeki yang ada pada kita itu kepada anak dan isteri kita dengan menyediakan sarapan pagi. Maka itu pun dikira 2 jenis dah. Kemudian kita buat lagi kebajikan yang lain. Sebagai contoh, kita lalu di jalan, kita nampak jalan berlubang, maka kita ambil tindakan dengan menampal lubang lopak jalan tadi dengan simen. Maka 3 kebajikan yang kita lakukan. Sudah lebih daripada 2, tuan-tuan. Jadi banyak sangat kebajikan-kebajikan yang boleh kita lakukan semasa hayat kita di dunia ini. Banyak, tuan-tuan. Cuma tinggal lagi, kalau kita malah nak buat itu terpulanglah pada diri kita masing-masing. Jadi janganlah kita menidakkan Allah Subhanahu Wa Taala sediakan peluang kepada kita untuk lakukan kebajikan itu begitu banyak. Barang siapa yang buat benda yang baik, Allah balas kebaikan yang kita lakukan itu. Dan barang siapa yang buat kejahatan, maka Allah tetap juga balas kejahatan yang kita buat itu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan, kebajikan walaupun sekecil zarah, maka dia tetap akan menerima balasan dia. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kejahatan walaupun sebesar zarah, maka dia akan menerima pembalasan tersebut di hari akhirat nanti. Baik, tuan-tuan rahmati Allah tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang melakukan 2 atau lebih dari jenis-jenis amal kebajikan, sangatlah dihormati oleh malaikat syurga sehingga masing-masing berbuat menjemputnya, sehingga masing-masing berebut. Malaikat ni berebut, tuan-tuan. Berebut menjemputnya masuk dari pintu-pintu yang dijagainya. Ini hebatnya kelebihan yang Allah berikan kepada orang-orang yang melakukan banyak kebajikan tadi. Sehingga mana malaikat berebut, berebut nak ambil, nak jemput orang ni masuk pintu syurga. Maksud mengerjakan 2 atau lebih dari jenis-jenis amal kebajikan itu ialah misalnya seseorang mengerjakan sembahyang fardu, ia juga mengerjakan berbagai-bagai sembahyang sunat. Ini, tuan-tuan, ini kadang-kala kita ni buat yang fardu sahaja. Sunat tak nak buat, tuan-tuan. Suatu kerugian kepada kita. Buatlah, tuan-tuan. Kenapa kita selepas daripada sembahyang terus nak angkat punggung? Panas ke tempat kita duduk itu? Ini persoalannya. Takut-takut panaslah. Jadi, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu, saya pun heran juga. Kenapa di kalangan sahabat-sahabat kita kadang-kala selepas daripada salam je terus bangun lipat sejadah, bangkit keluar daripada saf. Sepatutnya dia duduk dulu,
Dia duduk dulu, wirid dulu dan mengaminkan doa yang dibaca oleh imam. Ini satu kerugian. Suatu kerugian. Kemudian selepas itu dia buatlah sembahyang sunat ba'diyah. Sebagai penampalan kepada sembahyang fardu yang kita lakukan tadi. Jadi kalau kita tak buat, rugi tuan-tuan. Rugi. Rugi ni ialah bukan sahaja di dunia, bahkan di hari akhirat kita rasa rugi. Rugi yang amat sangat. Rugi di dunia ni tak ke mana pun. Rugi di hari akhirat tidak ada orang yang boleh bantu kita. Yang boleh bantu hanyalah amal kebajikan yang kita lakukan itu, yang disebut dalam hadis ini malaikat berebut untuk menjemput kita masuki pintu-pintu syurga yang dijagai oleh mereka. Misalnya seorang sembahyang fardu, ia juga mengerjakan berbagai-bagai sembahyang sunat. Demikian halnya pada amal-amal kebajikan yang lain. Begitu juga dalam bab sedekah, bukan sahaja dia bayar zakat, bahkan dia juga bersedekah sunat. Walaupun kita belanja sahabat kita dengan secawan kopi, belanja sahabat kita dengan nasi lemak nilainya RM1.50, belanja sahabat kita dengan sebiji kuih, itu pun dikira amal kebajikan untuk diri kita. Mendengarkan tentang kemuliaan yang besar yang akan didapati oleh orang yang berbahagia itu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu merasa gembira. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita orang yang sembahyang, maka dia akan dapat penghargaan daripada malaikat yang jaga pintu syurga, pintu sembahyang. Kemudian orang yang sedekah, malaikat memberi penghargaan dan mengajaknya masuk pintu sedekah. Orang puasa juga, malaikat mengajaknya masuk pintu syurga, pintu Ar-Rayyan. Jadi Abu Bakar ni rasa gembira, rasa seronok dan meminta penjelasan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menerangkan dan menyatakan harapannya semoga Sayyidina Abu Bakar termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung itu. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan aku ya Rasulullah? Bagaimana dengan aku? Kalau kita lihat tuan-tuan, dalam sejarahnya siapa Sayyidina Abu Bakar ini? Seorang yang tidak pernah menidakkan kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat yang akur apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat yang membenarkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dia digelar sebagai As-Siddiq, yakni yang sentiasa membenarkan. Baik tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tanya Rasulullah, bagaimana keadaan aku? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ada disediakan syurga bagimu dan aku harap engkau seorang dari mereka yang berbahagia itu. Jadi seronok tuan-tuan, kalau dah Nabi ucap begitu, Nabi jamin begitu, alangkah mulianya kehidupan dia di hari akhirat nanti. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini mengajar kita supaya kita hendaklah sentiasa memperbanyakkan amal kebajikan kita. Terutamanya amal ibadah kita. Sembahyang kita bukanlah hanya sembahyang yang wajib saja kita buat. Yang sunat yang lain pun kita turut buat juga. Puasa bukan saja puasa wajib. Puasa sunat pun kita turut buat juga. Sedekah bukan saja sedekah yang wajib, bahkan sedekah sunat juga kita turut lakukan. Jadi orang yang melakukan jihad, bukan sahaja kita berjihad untuk fi sabilillah. Jihad kita fi sabilillah bukanlah sekarang ni mengangkat senjata untuk melawan musuh, bahkan dengan kita membantu
pertubuhan Islam, membantu rumah-rumah orang tua, membantu rumah-rumah penjaga anak-anak yatim dan sebagainya. Kita hulurkan sumbangan, itu pun dikira sebagai jihad fi sabilillah. Ya, berusaha meningkatkan taraf hidup keluarga, berusaha meningkatkan pendidikan anak-anak, itu pun juga jihad fi sabilillah, tuan-tuan. Dalam jihad ni dia skop yang luas, ya. Jadi kalaulah kita laksanakan semuanya itu, insya-Allah kita akan di hari akhirat nanti malaikat sentiasa menunggu-nunggu kita untuk memanggil-manggil kita untuk masuki pintu-pintu syurga yang dijagai oleh mereka. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini merupakan hari yang terakhir di bulan Zulkaidah. Ya, dan esok hari 1 Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ni satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak bulan yang kelebihan yang ada dalam bulan Zulhijjah ini. Antaranya kita disuruh perbanyakkan melakukan amal kebajikan di bulan Zulhijjah ini. Kalau kita sebagai contohnya dalam bab bersedekah, ya, kalau kita tidak mampu untuk melakukan 100 bagi sedekah RM100, maka kita hulurkanlah RM10. Kalau kita tidak mampu untuk melaksanakan RM10, maka bagilah RM5. Kalau tidak mampu juga bagilah RM1. Kalau yang RM1 itu pun juga tak mampu, tuan-tuan, ya, mana yang mampu kita boleh bagi. Niatkan pahalanya, ya, sedekah itu, ya, pahalanya daripada Allah SWT. Niatkan sedekah itu adalah untuk dalam diri kita, untuk kebaikan, kebajikan. InsyaAllah Allah SWT akan membalasnya. Begitu juga dengan amalan-amalan yang lain, ya. Amalan-amalan yang lain, ya, kita digalakkan melaksanakan pada bulan Zulhijjah ini. InsyaAllah 10 hari lagi kita akan menyambut Aidil Adha, Hari Raya Kurban. Allah sebutkan fasalli li rabbika wanhar, dan sembahyanglah pada hari tersebut dan melakukanlah kurban, yakni sembelihan binatang. Baik tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kurban ni juga maksudnya kita bersedekah dengan cara menyembelih binatang ternakan. Baik tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan kepada kuliah kita pada pagi ini dalam bab beriman kepada adanya malaikat, hadis yang ke-30, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita, mendidik kita agar kita ni jadi orang yang banyak melakukan amal kebajikan, dan amal kebajikan itu bukanlah untuk orang lain, bahkan adalah untuk diri kita sendiri. Kita sembahyang, sama ada sembahyang fardu maupun sembahyang sunat, bukan untuk orang lain, bahkan untuk diri kita. Kita bersedekah banyak, bukan untuk orang lain, bahkan pahalanya untuk diri kita sendiri. Kita jihad, ya, untuk diri kita. Kita puasa untuk diri kita, dan kita melakukan perkara-perkara kebajikan yang lainnya, semuanya adalah untuk diri kita. Dan di hari akhirat nanti kita akan dapat nikmati penghargaan, ya, daripada malaikat yang menawarkan pintu-pintu syurga untuk kita masukinya. Alangkah seronoknya tuan-tuan, alangkah mulianya kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan asbab kita melakukan amal-amal kebajikan untuk diri kita sendiri semasa hayat kita di dunia ini. Sekadar itu untuk pagi ini, dan insya-Allah pada sesi yang akan datang kita akan bincang lagi berkenaan dengan malaikat ditugaskan untuk menyampaikan ucapan selawat dan salam yang diucapkan oleh seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan
Saya doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita semua dihindarkan daripada musibah pandemik COVID-19, dan mana-mana sahabat yang terkesan, semoga bersabar, jangan putus asa, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah ada jalan penyelesaian, ada cara mengatasinya insyaAllah yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah kejahilan diri saya, aqul qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.